The call is now being recorded. Kira ada 109 orang ni, ramai juga ni. Mantap. Ada siapa nak volunteer? Siapa nak volunteer untuk jawab? Boleh? Kena saya pilih? So baca dulu soalan. Saya tolong sikit. The sixth term and the 20th term of an arithmetic sequence are 14 and 56. So dia dah bagi dua maklumat. Okay, and then dia dah cari apa? First three term. First three term ni apa? Tahu tak? And the general term of this sequence. Ada dua soalan. Okay, ada dua maklumat dan dua soalan. So maklumat apa? Yang pertama. Nur Ain binti Muhammad. Boleh? Maklumat dia bagi T6 sama dengan 14, T20 sama dengan 56. Okey, pertama T6 bersamaan dengan 14. Okey. Yang kedua apa dia tadi? T20 kan? Sama dengan 56. Okey, terima kasih Ain dah respond dah. Walaupun saya panggil Ain saja, sebenarnya nama Ain ada banyak ni. Nur Ain ada, Nur Ain Syirah ada, Nur Ain Syakirin ada. So tak sabar nak jumpa you all bila masuk ke sini nanti. Okey, seterusnya macam mana kita nak teruskan the next step untuk dapatkan soalan dia? Soalan apa yang dia nak? Soalan apa yang soalan nak? Demand of question. Panggil seorang. Auni Fatia. Ada ke Auni Fatia? Hello. Auni Fatia, are you there? Okey, tak respon. Saya tak tahu. Mungkin dia dengar ataupun tak dengar. Okey, ada siapa-siapa yang boleh tolong? Nur Farah Hazira ke? Nur Farah Hazira. Apa the next step? Apa soalan nak? Senang ya, saya dah cakap dulu dua perkara yang diminta. Yang pertama, first three term. Kena faham lah first three term tu apa. So first three term tu apa? Panggil. T3. Apa T3? Are you sure? Okay. 3 ungkapan bentang daripada 1, 2, 3. Okay. Fahami betul-betul bahasa Inggeris. First three term adalah 3 sebutan pertama. Bermaksud dia nak T1, T2 dan T3. Kalau dia nak T3 saja, dia akan cakap third term. Okay, bezakan So kalau macam ni, first three term, 3 sebutan yang pertama. Bermaksud soalan nak T1 apa? T2 apa? T3 apa? So tu soalan nak. Dan juga dia nak general term. General term tu apa? Shakir Moderno. Shakir Moderno ni siapa? Ya. Apa general term of this sequence? Apa yang dia nak tu? Sum of 3. Apa dia? Sum of 3. Oh no. Bukan sum of 3. The general term ni. The general term of this sequence adalah apa? Dia nak tahu Tn dia. Tn apa? Boleh? Boleh Syakir? Boleh. Okay. So siapa yang nak share? Kita ada dua equation ni. T6 dan juga T20. Okay. Saya panggil seorang lah. Kenapa tiba-tiba ramai live pula ni? Saya panggil live pula Okay. So seterusnya Eng Hui Ni. Apa first step yang saya boleh ambil? Cari A tambah 5T sama dengan 14. Maksud you kita gunakan maklumat T6 ni Okay, thank you Eng Hui Ni. So maklumat pertama
adalah T6. Daripada T6 ni kita boleh masuk ke dalam general equation tadi, Tn tambah N tolak 1D. So kita masukkan dalam ni. Okay. So bila masukkan dalam tu, A kita tak tahu, D kita tak tahu. So kita akan dapat A plus 5D. Okay. Persamaan dengan 14. Okay, ini Eng Hui ni cakap. Okay, next kita pilih siapa? Okay, lelaki pula. Muhammad Irfan dan Daniel. Daniel ke Danish ni? Saya pun tak nampak. Irfan, hello? Are you there? Jangan malu Fan. Salah pun tak apa. Belajar ni pun tak semestinya kena betul. Salah pun adalah satu proses belajar. Ada je. Very good. So, apa step kedua? Tadi Hui ni kata step pertama T6 kan? So, step kedua saya boleh ambil apa? T20. Okay, T20 bersama dengan apa? A tambah 19D sama dengan 56. Very bagus. Okay. So, terima kasih atas respon. Okay, so bermasuk kat sini guys. Kita dah dapat satu equation dan dua equation. So, kita bila ada dua unknown, ada dua unknown yang kita tak tahu. Unknown tu tak tahulah kan. So, bermaksud kita boleh buat persamaan serentak. So, persamaan serentak, kita boleh pilih sama ada elimination ataupun substitution. Okay, dalam kes ni saya akan pilih equation 1 tolak equation 2. Betul tak? Okay, so equation 1 tolak equation 2, kita akan dapat apa guys? A tambah 5D. Saya kalau tak nampak awak buat ajaran kerja macam ni. Tolak A tambah 19D sama dengan 14 sama dengan 56. Okay. Boleh tak setakat ni? Boleh. Okay. So kita buat perkiraan A minus A is 0 plus 5 minus 19 negatif 14. Variable. Ni saya kenal suara ni. 14D. So 14 tolak 56? Tolak 42. Negatif 42. Negatif 42. So kita dah boleh dapatkan D. So negatif 42 bahagi negatif 14. Siapa jawab apa? 3. Okay, D sama dengan 3. Boleh? Boleh. Okay, tapi itu bukan apa yang soalan nak kan. Soalan nak T1, T2, T3. Kita dah boleh cari T1, T2, T3 ke belum? Belum. Boleh. Belum kan? Sebab kita tak tahu value of apa? A. So kita boleh sub apa dah? Sub D dalam equation. Okay. Sub D equal to 3 into any equation 1 either 1 or 2 So saya pilih satu lah. Kita kecil sikit nombor dia. Okay, so A tambah 5 darab 3 bersamaan dengan 14. So A plus 15 is equal to 14. So A is equal to apa guys? 1. Negative 1. Okay, clap. Okay, so dapat. So A is equal to negative 1. So boleh tak kita cari T1, T2, T3? Boleh. Okay. So kita kembali kepada T1. So T1 bersamaan dengan apa? Siapa tahu? A tambah A tambah 0D, betul? So A lah kan? So A kita dapat tak nilai dia? dapat Apa nilai dia? Negatif 1. Ada 1. Okay, T2. Macam mana nak cari T2? A tambah N A tambah N plus 1. tambah N minus 1. A tambah D, betul? So kita akan dapat negatif 1 tambah 3. Dapat? 2. T3. Macam mana dapat? Formula apa? A tambah 2 D. Okay. So A kita negatif 1 tambah 2 darab 3. 6 tolak 1 dapat 5. Okay. So bermaksud kita dah dapat T1, T2
T3. Kan? Okay, last sekali soalan nak apa? Soalan nak satu lagi kan? Iaitu apakah Tn? General term. Kan? So kita dah tahu A dengan D. So kita just sub value of A and D dalam equation. And boleh tak? So Tn bersamaan dengan A kita adalah negatif 1 tambah N tolak 1 D. D kita berarti 3. Yang mana kita boleh simplifykan, kita simplifykan. So kita akan dapat negatif 1 tambah 3N tolak 3, betul? So sama dengan 3N tolak 4. So this is our final answer. Ni pun kita punya final answer. Sebab dia nak sebutan 1, sebutan 2, sebutan 3 dan juga Tn. Jelas tak? Jelas. Okay. Kalau jelas, kita proceed kepada next question. Okay. Okay, baca dulu soalan. Okay, kali ni ada kaitan dengan sum pula. Okay, apa maklumat pertama? Second and 20th term. Second and 20th term. Okay. So, second and 20th term. Okay, second apa value dia? Negatif 5. Negatif 5. Okay, 20th term adalah negatif 40, 41. Okay, macam mana kita tahu dia ikut susunan tu? Sebab ada ayat kat belakang ni kan? Respectively. So, respectively. Okay. So, find the 80th term. Okay, ni apa yang soalan nak? Okay. Dan juga, sum of the first 40 terms. Okay, saya tanya. Tanya seorang. Tadi siapa? Intan Insyirah. Hello Intan. Intan Insyirah. Apa 80th term tu? Hello Intan. Are you there? Hello Intan. Okay, nampaknya Intan mungkin sedang buat sesuatu. Kita bersangka baik. So, Intan Batrisha, Natasha. Yes, sir. Okay. Apa yang dimaksudkan 80th term? Term yang ke-80. Macam mana nak tulis dia? Macam mana nak tulis dia? T80. Okay, so maksud soalan nak tahu apa T80, betul? Okay. Okay, terima kasih Intan. So, seterusnya, Kiwi Moon. Apa yang dia nak yang kedua? Sum of the first 40 terms. S40. Okay, thank you Ki. So, S40. So, kamu kena tahu apa yang soalan nak. Okay, Lutfil Khalid. Apa yang maklumat yang diberi? Tadi, apa kawan kita sebut tadi? T2 bersamaan dengan negatif 5. Lagi T20 bersamaan dengan negatif 41. Okey, so ada dua maklumat dan kita diminta untuk cari T80 dan juga S40. So mudah saja. So kita macam mana nak ubah ni jadi bentuk equation? So masuk dalam formula apa? Formula TN. apa? Formula TN. So untuk maklumat yang pertama iaitu T2. So bila masuk dalam formula, dia akan jadi A tambah N tolak 1. N kita 2 kan? So bermaksud A tambah D lah. Bersamaan dengan negatif 5. Manakala yang kedua T20. Bermaksud A tambah apa Bil? 19D. Bil. 19D bersamaan dengan negatif 41. Okay. So kita dapat first equation dan juga second equation. Soalan ni lebih kurang je macam ni je lebih pattern Okay, so apa yang kita boleh buat lepas ni? Equation 1 tolak equation 2. Equation 1 tolak equation 2.
So siapa yang tak, kalau saya terus tolak, tapi memandangkan takut ada orang yang tak biasa, saya salin dululah. A tambah D sama dengan negatif 5 tolak A tambah 19D sama dengan negatif 41. Okay. Okay, buat garis. Okay. So kita buat penyeraan. A tolak A dapat kosong tambah D tolak 19D dapat apa? Negatif Negatif 2. 18. 2. Negatif 18D tu. Negatif 18. So negatif 5 tambah apa? 41? 36. 36. 36. Positif kan? So D negatif 18D bersamaan dengan 36. So that means D is equal to 36 divided by negatif 15. Negatif 2. Okay, negatif 2. Mudah kan? So dapat D, boleh cari A. So A kita boleh sub into any equation. So let's say saya masukkan sub D equal to negative 2 into equation 1. Okay, so maksud A plus negative 2 is equal to negative 5. So A is equal to negative 5 plus 2. So A is equivalent to negative 3. Okay, tapi ini bukan yang soalan nak. Soalan nak apa? T80. Kita nak cari T80 dan juga S40. Betul lah, S40. Okay, so kita senaraikan dahulu maklumat yang kita dah dapat tadi. A bersamaan dengan berapa ni? Negatif 3. Manakala D bersamaan dengan negatif 2. Okay, so kita cari T80 dahulu. So T80 sama dengan, okay, saya tanya seorang. T80 siapa Matthew. Nampak nama Matthew. Matthew Henderson. Apakah T80? Matthew? Adakah Matthew? Oh. Hello? Are you there? Okay, tak ada. Kita panggil siapa lagi? Cikgu Najma Amira. Apakah T80? Cikgu Najma Amira? Oh, ni semua buka skrin je, lepas tu tidur balik ke? Okay. Ada? Hawa? Hawa. T80 apa? Negatif 161. Oh bukan, saya bukan nak jawapan. Saya nak tahu apakah dia punya ni. Negatif 3. Negatif 3. Tambah dengan 79 darab negatif 2. Okey. Apa jawapan akhir tadi? Negatif 161. Negatif 161. It's okay. Thank you very much, Hawa. Okay. Sekarang ni awak belilah senyap. Nanti depan saya nanti dah balik kat sini. Siaplah korang. Seorang-seorang saya kejar, ya. Okay, seterusnya. Azmi Adam. Macam mana kita nak cari S40? Sum of the first 40 term. S40. Apa formula dia? Ingat tak? Sebelum ni kita duk cerita formula TN je. Apa formula SN? N per 40 per 2. Tak, ni yang formula umum dulu. SN sama dengan N per 2. Okey. 2A tambah apa? N darab 1D. Okey, ini adalah formula sum of the first N term. Okey. So kalau kita nak S40, kita boleh tak guna formula ni? Boleh kan? So bermaksud N kita bersamaan dengan 40. So just sub je kan? 40 divided by 2 in bracket 2 times A. A kita dah ada kat sini tadi. Iaitu A
A is equal negative 3, D is equal to negative 2. So 2 times negative 3 plus n minus 1. N kita adalah 40, so 39 lah. 39 times negative 2. Okay. So boleh kira direct calculator. Kalau nak kira manual pun boleh. 40 bagi 2 dapat 20. Kat dalam ni dapat negatif 6 tolak 78. So, dapat apa? 20 darabkan dengan negatif 84. Ada calculator tak? Negatif 1680. Apa? Negatif? 1680. Okay, negatif 168. Oh, so kita dapat negatif 1680. Simple as that. Boleh tak? Boleh. Okay. So kalau boleh, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Find the sum of the odd numbers between 20 and 100. Ini lain sikit. So dia nak cari hasil tambah sum of the odd number. Nombor ganjil nombor ganjil di antara 20 hingga 100. Okay, nombor ganjil ni macam mana guys? 135. Nombor yang boleh bahagi dengan diri sendiri. Iya ke? Nombor ganjil itu kalau prime number. Betul. Itu prime number. Okay. So kalau odd number ni dia nombor ganjil, dia bukan nombor genap. Nombor genap 2, 4 dan 8 kan. Ni 1, 3, 5, 7, 9. So tapi dia nak nombor ganjil tu bukan daripada 1. Dia bermula dari 20 hingga 100. So kita kena buat list dulu. At least kita kena tahulah. Okay. So yang pertama, di antara 20 hingga 100, apakah nombor ganjil yang pertama wujud? Farah Edi. 21. Wah, cepat sangat mobil. Saya baru tanya orang. Okay, 21. Beres. So, selepas 21, apa nombornya? P. Rahman. P? Oh, P. Oh, Ashika Kristina tulis 23. Terima kasih. 23. Perlu ke saya nak senaraikan sampai 100 ni? Supaya kita dapat. Tak perlu. Okey. Tak perlu. So, maksud saya akan wakilkan dot. Okey. Kita pergi ke yang paling belakang pula. Belakang 100 tu nombor genap tak? Nombor genap ke ganjil? Ganjil. 1 ganjil je? Genap. So maksud kita tak boleh masukkan 100 dalam list ni. So nombor nombor terakhir bagi nombor ganjil di antara 20 hingga 100 adalah 99. Faham tak? So saya buat list all the odds tapi tak odd numbers between 20 to 100 tapi saya tak ambil semua. Saya ambil permulaan 2 dan pengakhiran dia. Kenapa? Siapa boleh teka? Sebab kita boleh guna formula yang n/2 dan kurungan a plus l. Thank you. Apa nama awak? Syuwariah. Apa? Hasna. Hasna. Okay, Hasna. Nama awak panjang-panjang tu. Saya panggil Syuari ya. Okay, so kita boleh untuk makluman para pelajar sekalian, formula SN ada 2 jenis. Satu yang tadi siapa yang saya panggil ni? Azmi Adam kan? Azmi Adam sebut ni yang ni formula ni n/2. Satu lagi formula yang kita boleh guna untuk sum adalah n/2 A plus L. Okay. So yang mana A ni mewakili untuk apa? Siapa tahu? First term. Okay, thank you. First term. L ni apa dia? Last term. Last term. First term tu sebutan pertama. Manakala L adalah sebutan terakhir. So kita ada tak first term kat sini? Apa first term kita? Cuba tengok. 21. Okey, kita dah tahu A kita bersamaan dengan 21. Dan kita punya last term?
99. 99. So kita dah tahu last term. Last term ni simbol dia sama ada L ataupun TN sama dengan 99. Atau itu bukannya bahagi pula. Last term dia punya simbol L tu ataupun TN. Itu kita panggil sebagai last term. Okay, so in order kita nak cari sum of the odd numbers, ada satu missing information kat sini. Apa dia? Kita tak tahu apa. D. No, kita tak tahu N. Kita tahu tak daripada 21 ni sampai 99 ni ada berapa banyak bilangan nombor ganjil? Kita tahu tak? So kita kena cari N terlebih dahulu. Nak dapatkan N tu daripada mana? Kita boleh guna maklumat yang mana? TN. Ya, pandai. Kita boleh gunakan TN sama dengan 99 sebab kita dah tahu last term adalah 99. So saya akan gunakan maklumat ni. So TN is equal to 99. Yang mana kita tak tahu N. Okay, kita dah dapat maklumat A, dah ada. Tadi ada siapa cakap D. Macam mana kita nak cari D? 23 tolak 1. Kita dah ada first term iaitu 21. So kita ada second term. So kita boleh cari D dia iaitu D bersamaan dengan T2 tolak T1. So 23 tolak 21. So D bersamaan dengan 2. Okay, so kita dah ada maklumat yang penuh. Okay, so sekarang ni saya nak manipulate maklumat ni. TN sama dengan 99 untuk dapatkan berapa banyak nombor ganjil yang ada. Okay. So TN masuk dalam formula TN lah. TN sama dengan A. A kita adalah 21 tambah N tolak 1 sebab N kita tak tahu. D kita adalah 2. So bersamaan dengan 99. Okay, so kita buatlah pengiraan. So 21 plus 2N minus 2 is equal to 99. So 2N plus 19 is equal to 99. So 2N is equal to 99 minus 19. So 2N is equivalent to 80. Betul? So N is equal to 40. 40. Very good. Okay, so dah dapat 40. Boleh tak kita cari sum of the odd numbers? Boleh. So bermaksud ada berapa banyak nombor ganjil yang ada di antara 20 hingga 100 ni? 40. Ada 40. Ada 40. Pandai. Okay, so sekarang ni saya nak manipulate pula formula ni. Sn sama dengan N per 2 tambah E plus L. So saya dah tahu bilangan nombor ganjil ada berapa banyak dia? 40. So maksud S 40. So kita gunakan formula ni. So 40 divided by 2. In bracket A kita beri 21 tambah L. Tambah L. L kita berapa? 99. So the final answer is 20 times apa ni? 10 120 Betul? 120. So dapat apa? 2400. Okay, 2400. Okay, so faham tak macam mana nak guna formula A tambah L ni? Faham. Okay. Tapi kan kalau kita nak guna formula yang tadi boleh tak? Yang N per 2 ni? Boleh. Yang ni. Boleh kan? Sebab kita dah tahu N juga, kita dah tahu A dan kita dah tahu D. Tapi banyak sikit lah jalan kerja kita. So yang ni kita dah tahu last term, kita just masukkan last term sahaja. Boleh? Boleh. Okay, kalau boleh you guys cuba jawab dulu boleh tak soalan ni? The first term. Boleh? Hello. Boleh, sir. Oh, ingatkan tak boleh. Okay, so kalau boleh saya jadikan ni sebagai homework lah. Homework. So kita akan saya akan pick somebody lah esok dalam tutor esok, boleh?
Boleh. Boleh So saya rasa sampai sini saja untuk kelas kita pada pagi ni. Oh wow, apa tu? Ada lori lalu ke belakang? Okay,